Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita impak tinggi untuk minggu ini. Statistik Bundesamt Deutschland akan mengeluarkan data jualan runcit pada pukul 2 petang hari ini. Ia adalah ukuran perubahan dalam penjualan sektor runcit Jerman. Ini menunjukkan prestasi sektor runcit dalam jangka pendek. Perubahan peratus menggambarkan kadar perubahan penjualan tersebut. Perubahan ini banyak diikuti sebagai petunjuk perbelanjaan pengguna. Pertumbuhan ekonomi positif menjangkakan bullish untuk euro sementara bacaan rendah dilihat sebagai negatif atau menurun. Seterusnya pada pukul 10 malam waktu Malaysia di Amerika Syarikat, Institute for Supply Management atau ISM akan mengeluarkan indeks pembuatan. Ia menunjukkan keadaan perniagaan di sektor pembuatan Amerika Syarikat. Ini merupakan petunjuk yang signifikan dari keseluruhan keadaan ekonomi di Amerika Syarikat. Hasil di atas 50 dilihat sebagai positif atau bullish untuk USD sedangkan hasil di bawah 50 dilihat sebagai negatif atau menurun. Bergerak ke hari Selasa pada pukul 12.30 tengah hari, Reserve Bank of Australia atau RBA akan mengeluarkan keputusan kadar faedah. Sekiranya RBA hawkish terhadap prospek inflasi ekonomi dan menaikkan kadar faedah, maka positif atau menaik harga untuk AUD. Begitu juga jika RBA mempunyai pandangan dovish terhadap ekonomi Australia dan mengekalkan kadar faedah yang berterusan atau mengurangkan kadar faedah, ia dilihat sebagai negatif atau menurun. Dan sejurus selepas itu, Reserve Bank of Australia akan mengeluarkan laporan mengenai kadar faedah. Seterusnya pada hari Rabu ini seawal 6.45 pagi, Statistik New Zealand akan mengeluarkan perubahan pekerjaan. Ia adalah ukuran perubahan jumlah pekerja di New Zealand. Secara umum, kenaikan indikator ini mempunyai implikasi positif terhadap pembelanjaan pengguna yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Bacaan yang tinggi dilihat sebagai menaik untuk NZD, sementara bacaan yang rendah dilihat sebagai negatif atau menurun. Pada waktu yang sama, 6.45 pagi, Statistik New Zealand akan mengeluarkan kadar pengangguran. Ia adalah ukuran jumlah pekerja yang menganggur dengan jumlah tenaga kerja awam. Sekiranya kadarnya naik, ini menunjukkan kurangnya perkembangan dalam pasaran buruh New Zealand. Akibatnya, kenaikan membawa kepada kelemahan kepada ekonomi New Zealand. Penurunan angka dilihat sebagai positif atau menaik bagi NZD, sementara kenaikan dilihat sebagai negatif atau menurun. Kemudian pada pukul 9.30 pagi, Biro Statistik Australia akan mengeluarkan data jualan runcit. Ia adalah tinjauan barang yang dijual oleh peruncit berdasarkan pada sampel kedai runcit dengan pelbagai saiz dan jenis. Dan ia dianggap sebagai petunjuk mengenai keadaan perjalanan ekonomi Australia. Ini menunjukkan prestasi sektor runcit dalam jangka pendek dan pertengahan. Pertumbuhan ekonomi yang positif menjangkakan aliran menaik untuk AUD, sementara bacaan yang rendah dilihat sebagai negatif atau menurun. Selain itu, pada pukul 5 petang hari Rabu ini, Eurostat akan mengeluarkan data jualan runcit bagi zon euro. Ia adalah ukuran perubahan penjualan sektor runcit di zon euro. Ini menunjukkan prestasi sektor runcit dalam jangka pendek. Perubahan peratus menggambarkan kadar perubahan penjualan tersebut. Perubahan tersebut banyak diikuti sebagai petunjuk pembelanjaan pengguna. Biasanya, pertumbuhan ekonomi positif menjangkakan bullish untuk euro sementara bacaan yang rendah dilihat sebagai negatif atau bearish bagi euro. Bergerak ke Amerika Syarikat pada hari Rabu ini pada pukul 8.15 malam waktu Malaysia, Automatic Data Processing akan menyatakan data perubahan pekerjaan di Amerika Syarikat. Ia adalah ukuran perubahan jumlah pekerja di Amerika Syarikat. Secara umum, kenaikan indikator ini mempunyai implikasi positif terhadap perbelanjaan pengguna, merangsangkan pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, bacaan yang tinggi dilihat sebagai positif atau menaik bagi USD, sementara bacaan yang rendah dilihat sebagai negatif atau menurun. Hari Khamis ini adalah hari yang paling sibuk untuk minggu ini. Seawal 9.30 pagi, Biro Statistik Australia akan mengeluarkan data imbangan perdagangan. Ia adalah perbezaan nilai import dan ekspor barang Australia. Data ekspor dapat memberikan gambaran penting mengenai pertumbuhan Australia, sementara import memberikan petunjuk permintaan domestik. Data perdagangan memberikan petunjuk awal mengenai prestasi ekspor bersih.
Sekiranya permintaan yang stabil dalam pertukaran untuk ekspor Australia dilihat, itu akan berubah menjadi pertumbuhan positif dalam perdagangan Australia dan ia akan memberikan kesan positif kepada AUD. Seterusnya pada pukul 7 malam, berita yang dinantikan untuk hari Khamis ini iaitu Bank of England atau BOE akan mengeluarkan 8 jenis berita. 3 daripadanya adalah laporan. Berita yang dikeluarkan ialah laporan dasar Monetary Bank of England, MPC undi tidak berubah Bank of England, kemudahan pembelian aset BOE, ringkasan dasar monetary, pemotongan undi MPC Bank of England, minit mesyuarat Bank of England, kenaikan undian MPC Bank of England dan keputusan kadar faedah bagi Bank of England. 30 minit selepas 8 berita ini dikeluarkan, Bank of England Governor Andrew Bailey akan memberikan ucapan. Ini dapat memberikan impak tinggi kepada mata wang GBP. Bergerak ke Amerika Syarikat pada hari Khamis ini pada pukul 8.30 malam, Jabatan Tenaga Kerja Amerika Syarikat akan mengeluarkan laporan tuntutan pengangguran awal. Ia adalah ukuran jumlah orang yang mengemukakan tuntutan kali pertama untuk insurans pengangguran negeri. Dengan kata lain, ia memberikan ukuran kekuatan di pasaran buruh. Angka yang lebih besar dari yang dijangkakan menunjukkan kelemahan di pasaran ini yang mempengaruhi kekuatan dan arah ekonomi Amerika Syarikat. Secara umum, penurunan jumlah harus dianggap sebagai positif atau menaik untuk USD. Seterusnya pada hari Jumaat seawal 7 pagi, Governor Reserve Bank of Australia Philip Lowe akan memberikan ucapan dan ini dapat memberikan impak kepada mata wang AUD. 2 jam selepas itu, pada pukul 9.30 pagi, Reserve Bank of Australia akan mengeluarkan penyataan dasar monetary. Ia untuk mengkaji keadaan ekonomi dan kewangan, menentukan pendidikan dasar monetary yang sesuai dan menilai risiko terhadap matlamat jangka panjangnya. Ia adalah iaitu kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Ia dianggap sebagai petunjuk yang jelas untuk dasar kadar faedah RBA masa hadapan. Sebarang perubahan dalam laporan ini mempengaruhi turun naik bagi AUD. Sekiranya pernyataan RBA menunjukkan prospek hawkish, itu dilihat sebagai positif atau bullish untuk AUD, sementara pandangan dovish dilihat sebagai negatif atau menurun. Selain itu, di Amerika Syarikat pada pukul 8.30 malam, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Syarikat akan mengeluarkan laporan non-farm payroll. Ini menunjukkan jumlah pekerjaan baru yang dicipta pada bulan sebelumnya dalam semua perniagaan bukan pertanian. Perubahan bulanan dalam gaji boleh menjadi sangat tidak stabil kerana hubungannya yang tinggi dengan keputusan dasar ekonomi yang dibuat oleh Bank Pusat. Angka tersebut juga tertakluk kepada tinjauan yang kuat dalam beberapa bulan akan datang. Ulasan tersebut juga cenderung mencetuskan turun naik bagi USD. Secara umum, bacaan yang tinggi dilihat sebagai positif atau menaik untuk USD, sementara bacaan rendah dilihat sebagai negatif atau menurun. Akhir sekali, pada waktu yang sama 8.30 malam, Statistics Canada akan mengeluarkan kadar pengangguran. Ia adalah ukuran jumlah pekerja yang menganggur dibahagikan dengan jumlah tenaga kerja awam. Ini adalah petunjuk utama bagi ekonomi Kanada. Sekiranya kadarnya naik, ini menunjukkan kurangnya pengembangan dalam pasaran buruh Kanada. Akibatnya, kenaikan membawa kepada kelemahan ekonomi Kanada. Biasanya penurunan angka dilihat sebagai positif atau bullish untuk CAD, sementara bacaan yang tinggi dilihat sebagai negatif atau menurun. Sekian berita impak tinggi untuk minggu ini. Salam hormat dan Assalamualaikum.